Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran sumbangan tunai rahmah fasa 2. Ini melibatkan bayaran RM100 hingga RM650 mulai Rabu ini. Bantuan akan dikredit ke akaun bank penerima atau secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional secara berperingkat. Bentukan program subsidi bersasar ini turut meningkat 20% kepada RM1.5 bilion berbanding RM1.26 bilion tahun lalu. Sempena Aidilfitri, penjawat awam grade 56 ke bawah bakal terima bantuan khas kewangan RM500. Pesara pula akan menerima RM250. Menurut Perdana Menteri, bantuan mula diagih Jumaat ini. Pengumuman dibuat pada program Perhimpunan Bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. QPAX berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana bersetuju beri bantuan berkenaan. Presidennya berkata ia bukti kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa terbuka mendengar pandangan daripada QPAX. Bantuan itu juga manifestasi penghargaan Perdana Menteri kepada usaha keras penjawat awam jalankan tanggungjawab dengan penuh amanah. Penjawat awam sambut baik dan bersyukur dengan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri. Berita gembira itu beri kelegaan untuk mereka buat persiapan Aidilfitri. Selain meringankan beban untuk penyediaan juadah Aidilfitri dan perbelanjaan pulang ke kampung halaman, langkah reformasi awal yang dilaksana kerajaan buahkan hasil. Bukan sahaja dari sudut peningkatan pelaburan, malah Malaysia terima pengiktirafan dari luar negara. Perdana Menteri berkata ia melibatkan kesungguhan kerajaan, penjawat awam dan sektor awam dalam melaksanakan program perubahan. Seramai 17.65 juta atau 58.7% keseluruhan profil rakyat termasuk ahli isi rumah bawah 18 tahun berjaya dikemas kini dalam sistem padu. Menteri Ekonomi ucap syabas dan tahniah kepada kementerian dan jabatan serta agensi yang terlibat menjayakan pelaksanaannya. Selepas ini pihaknya akan bentang perancangan penyasaran semula subsidi kepada jemaah menteri bulan ini. 4 buah sekolah model khas komprehensif K9 dan 2 lagi untuk K11 bakal ditubuhkan tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan berkata ia bagi mengatasi masalah keciciran di dalam kalangan pelajar dan murid khususnya di kawasan luar bandar. Secara keseluruhan 28 buah sekolah K9 dilaksana di seluruh negara. Saudara, program Drive-Thru Ramadan Kasih at RTM berlangsung di RTM Kuching bersempena sambutan Hari RTM ke-78. Kita langsung bersama Debbie Amanda Padan di sana. Debbie, silakan. Ya, Syarul, program Drive-Thru Ramadan Kasih at RTM yang berlangsung pada pagi tadi dan Drive-Thru berlangsung pada petang tadi adalah acara tahunan Jabatan Penyiaran Sarawak untuk menyantuni pendengar dan penonton RTM khususnya di sekitar Bandaraya Kuching ini. Apa yang dapat saya kongsikan, suasana pada petang tadi cukup meriah apabila pengguna jalan raya ataupun penduduk di sekitar Bandaraya Kuching ini singgah untuk premis ataupun di kompleks tempat letak kereta RTM Kuching untuk mendapatkan pek bubur lambuk dan bubur pedas yang diagihkan kepada mereka, dan kira-kira sekitar 5,000 pek bubur lambuk dan bubur pedas diagihkan kepada penonton dan pendengar setia RTM dan juga penduduk di sekitar Bandaraya Kuching ini. Dan ini merupakan acara tahunan dan acara ini juga pada tahun ini adalah bersempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-78 dan cukup unik pada tahun ini. Acara ini berlangsung serentak dengan kerjasama rakan-rakan strategik yang turut membantu untuk melaksanakan program-program NGO yang dilakukan sepanjang bagi persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri ini. Dan apa yang dapat anda saksikan di belakang saya ini cukup meriah, penuh warna-warni untuk kita sama-sama saksikan, iaitu sekarang Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad akan merasmikan acara bertuntung atau menyalakan pelita. Dan 78 pelita dinyalakan bersempena sambutan 78 tahun RTM. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam sepanjang RTM, penubuhan 78 tahun RTM, baik yang mendengar atau mendengar radio ataupun menonton kami di saluran-saluran yang disediakan oleh RTM untuk di seluruh negara ini. Terus setia bersama dengan kami di RTM dan kita kembali bersama dengan Khairul
Syairul untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan Syairul. Baik, terima kasih Debbie di lokasi. Dalam pada itu, keluarga Diraja Kedah menzahirkan ucapan selamat ulang tahun RTM ke-78. Menerusi Facebook Kedah Royal Family, keluarga Diraja Sultan Kedah zahir penghargaan kepada RTM kerana bukan sahaja menjadi wadah penyaluran berita, malah menceria dan menghiburkan seluruh rakyat Malaysia. Seorang peniaga dilepas dan dibebas daripada tuduhan edar dadah 6 tahun lalu. Tertuduh Lim Chun Kwang dibebaskan selepas pihak pendakwaan gagal buktikan kes prima facie di hadapan Hakim Fathia Idris. Berdasarkan tuduhan, tertuduh didakwa mengedar morfin seberat 185.71 gram di Simpang 4 seberang Perai Selatan pada November 2018. Guna kereta sewa bawa dadah dari pagar sepadan negara bagi mengelak dikesan. Bagaimanapun, cubaan seledup 56 kg ganja berjaya dipatahkan pihak polis. Sebuah kenderaan mencurigakan bertindak memecut lari apabila cuba diperiksa. Sejam selepas itu, laporan diterima dipercayai kenderaan sama terbabas dan ditinggalkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Susulan video tular dua lelaki menjalankan aktiviti promosi pinjaman cuti haram serta judi dalam talian di kawasan Bazar Ramadan Stadium Perak. Polis menahan sepasang suami isteri dipercayai dalam kegiatan itu. Ketua Polis Perak berkata pasangan berusia 54 dan 53 tahun itu berasal dari Setiawan. Wanita warga Indonesia yang dilaporkan hilang bersama anak perempuannya selepas dihanyutkan arus deras di Seri Kembangan semalam ditemukan lemas tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Serdang berkata, mayat wanita berusia 38 tahun itu ditemukan kira-kira 10 km dari lokasi kejadian. Mayat telah disahkan oleh suami mangsa dan usaha mengesan anak perempuannya sedang giat dijalankan. 124 notis penghapus bahaya kebakaran dikeluarkan JBPM Johor sejak Januari hingga Sabtu lalu. Ia hasil pemeriksaan terhadap 90 premis termasuk pasaraya. Pengarahnya memaklumkan notis dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan. Ini termasuk pintu keluar terhalang dengan longgokan barang jualan, juga kegagalan letak papan tanda keluar di premis. Yang di-Pertuan Agong sekali lagi tegaskan perangi ancaman rasuah sebagai musuh nombor satu negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahan Seri Paduka Baginda. Sultan Ibrahim bangkitkan perkara itu ketika menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM di Istana Negara. Dalam sesi pertemuan selama hampir 30 minit itu, Sultan Ibrahim turut dipersembahkan antara lain mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan itu. Perdana Menteri sedih dan terkesan dengan isu rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku di bahagian kargo KLIA. Meskipun ia membabitkan jabatan kecil di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, namun ia melibatkan nilai besar yang boleh mengakibatkan negara kerugian hampir 2 bilion ringgit. 169 pengusaha terminal bas di Semenanjung sama ada di bawah seliaan PBT atau milik persendirian perlu memohon lesen Terminal Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk memulakan operasi. Menurut Menteri Pengangkutan, pelesenan terminal bagi tujuan kawal selia untuk memastikan kemudahan, keselamatan dan tahap perkhidmatan terminal terjamin kepada pengguna. Pengendali terminal boleh memohon lesen itu bermula 22 April menerusi sistem pelesenan dalam talian ISPKP APAD. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berjaya memulihkan 10,560 unit rumah perumahan swasta daripada 88 projek dengan nilai pembangunan kasa GDV mencecah 8.23 bilion ringgit setakat Februari lepas. Timbalan menterinya berkata, daripada 88 projek perumahan itu, sebanyak 81 projek telah mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Manakala 5 projek berstatus sakit kembali menjadi lancar dan 2 projek terbengkalai telah berjaya dipulihkan. Projek pelebaran Plus daripada 4 kepada 6 lorong diteruskan sehingga ke Ayah Hitam. Pelaksanaannya dijangka bermula tahun ini membabitkan jarak 17 km. Ini menjadikan jarak keseluruhan projek pelebaran itu meningkat kepada 37 km. Pelanjutan kawasan pelebaran tidak melibatkan sebarang kos tambahan. Kos asal RM931 juta kekal. Mengikut perancangan asal, projek pelebaran Plus itu bermula dari Zedernak hingga Simpang Renggam sahaja.
Terjambat dari persimpangan Bukit Setongkol ke Kemunting di Jalan Persekutuan FT 421 Kuantan mula dibuka pagi tadi. Pembukaannya mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak dan cuti umum. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri setuju pembukaannya disegerakan sebagai laluan alternatif untuk keselesaan pengguna yang menjadikan masa perjalanan lebih singkat. 3 pasukan khas di tubuh Jabatan Wilayah Persekutuan JWP dalam usaha merancak semula ekonomi Pulau Bebas Cukai Labuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata 3 fokus utama pasukan tersebut ialah pembangunan pelancongan, pembinaan Jabatan Labuan menumbuk dan meningkat aktiviti pemunggahan kapal ke kapal STS. Suruhanjaya Syarikat Malaysia melancarkan sistem Electronic Beneficial Ownership System e-BOS bertujuan untuk menyerah simpan maklumat pempunyaan beneficial syarikat. Ia sejajar dengan kewajipan syarikat untuk mengenal pasti, memperoleh, merekod, mengemaskini dan menyerah simpan maklumat pempunyaan beneficial pendaftar. Dengan pelancaran e-BOS, tempoh peralihan yang diperkenalkan pada 1 Mac 2020 telah dimansuhkan. Ekosistem ekonomi hidrogen yang sedang dibangunkan berpotensi menyumbang 12 bilion ringgit pendapatan negara menjelang 2030. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Malaysia sedang berusaha mencipta permintaan dan penawaran dalam mobiliti hidrogen yang masih baru di negara ini. Negara akan mendapat manfaat melalui ekspor hidrogen hijau selain melihat kepada kerjasama dengan sektor swasta bagi membantu mewujudkan persekitaran ekonomi hidrogen yang kukuh. Bank Dunia mengekalkan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini pada 4.3% dipacu oleh permintaan domestik. Menurut ahli ekonomi Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, penggunaan swasta dijangka berkembang sebanyak 5.2% didorong oleh pasaran buruh yang menyokong dan pendapatan isi rumah yang berterusan. Inflasi keseluruhan juga dijangka menjadi sederhana kepada sekitar 2.5% pada tahun 2024. Israel melancarkan serangan udara terbaru ke atas Palestin semalam. Ia mengorbankan 4 nyawa selain mencederakan beberapa lagi individu termasuk wartawan. Serangan menyasarkan beberapa kemah di dalam dan sekitar Hospital Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, Semenanjung Gaza. Israel mendakwa hospital berkenaan menempatkan pusat kawalan kendalian kumpulan jihad Islam. Pemimpin Kerajaan Baru Palestin mengangkat sumpah jawatan di Ramallah semalam. Ia diketuai Perdana Menteri Mohamed Mustafa. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Presiden Mahmud Abbas. Kerajaan Baru Palestin itu terdiri daripada 23 portfolio menteri. Mustafa yang dilantik sebagai Perdana Menteri pertengahan bulan lepas turut memegang jawatan sebagai Menteri Luar. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT Turki, parti pembangkang utama mengisytiharkan kekal menawan Ankara dan Istanbul dalam pemilihan Datuk Bandar. Di Ankara menyaksikan penyandangnya Mansur Yavaş daripada Parti Rakyat Republikan CHP mendahului dengan 58.6% undi. CHP turut mengisytihar kemenangan di Istanbul dengan penyandang Datuk Bandar Istanbul Ekrem İmamoğlu terus mendahului. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan beliau dan partinya menghormati kehendak rakyat. Keputusan pilihan raya berkenaan tidak akan ditentang. Berucap di hadapan ribuan penyokongnya, Erdogan menegaskan peralihan sokongan itu sebagai titik perubahan. Penambahbaikan akan dilakukan kerana kegagalan melakukannya akan mengundang kekalahan berterusan. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka, RTM, teman setia anda.